A-Game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as their teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Sinta binti Abdul Hadi dari Sekolah Sukan Malaysia, Terengganu. Saya merupakan guru matematik yang telah berkhidmat selama 14 tahun dan juga merupakan guru cemerlang bagi subjek matematik. Hari ini saya akan kongsikan beberapa amalan terbaik yang pernah saya lakukan dan sedang dilakukan sepanjang PDPC dan PDPR. Baik, saya akan mulakan. Bagi persediaan sebelum kelas, biasanya saya akan mempersiapkan atau menyediakan beberapa video rakaman yang mana salah satunya saya bina melalui apps Canva. Saya akan buat rakaman berdasarkan beberapa topik yang akan saya ajarkan di dalam kelas dan kemudian saya akan muat naik ke channel YouTube Teacher Sinta dan untuk dipaparkan dalam kelas saya akan kongsikan link bagi video tersebut. Okey, kemudian saya juga ada menyediakan video rakaman menggunakan Microsoft PowerPoint. Selain itu ada juga menyediakan menggunakan apps Bandicam juga Screencastify. Biasanya dia akan merujuk kepada contoh-contoh video yang pernah sedia ada dan sekiranya ada keperluan untuk saya buat penambahan, ada tambah apps lain seperti kalau di Microsoft PowerPoint kita boleh tulis terus kat situ sambil kita merekod. Jadi itulah antara faktor kenapa saya menggunakan perisian yang berbeza bagi merakam video untuk PDPC dan juga PDPR. Okay, boleh tengok sedikit contoh yang telah saya sediakan. Baik, jadi seterusnya, sebelum bermula suatu kelas, saya juga menyediakan lembaran kerja. Kenapa saya menyediakan lembaran kerja? Kerana ada sesetengah pelajar saya tidak boleh capai tidak boleh capai video yang telah saya muat naik ataupun link yang telah saya berikan. Jadi sebagai alternatif, saya memberikan mereka lembaran kerja yang mana kita tahu kalau lembaran kerja ni dia paling mudahlah untuk dicapai selain daripada chat WhatsApp. Jadi bila lembaran kerja ni biasanya saya sediakan melalui Google Form yang mana mereka boleh membuat quiz secara online dan mereka boleh terus menyemak markah mereka dan saya akan muat naik dan saya akan simpan di Google Drive. Biasanya setiap perkongsian saya itu saya akan bagi dalam bentuk link lah untuk pelajar saya. Ada juga saya menyediakan lembaran kerja menggunakan Canva pada awalnya dan saya uploadkan semula ke live worksheet. Seperti yang kita tahu, live worksheet merupakan salah satu daripada platform yang kita gunakan untuk membuat beberapa siri kuis interaktif
yang mana murid boleh terus jawab di situ secara live dan boleh terus mendapat markah dalam masa yang sama. Selain daripada itu, saya juga menyediakan e-note. E-note ni saya buat melalui apps Canva, yang mana kalau pelajar bila di awal topik, kita belum dapat apa-apa maklumat lah, apa-apa info. Jadi perlukan beberapa nota untuk dimuat naik, supaya pelajar boleh refer nota tersebut untuk menjawab beberapa siri latihan. So nak jawab kuis pun kena refer dekat nota juga. Jadi terpulanglah kepada kelas pada waktu tersebut. Sekiranya kelas itu merupakan pengenalan pada satu topik, jadi perlukan nota terlebih dahululah. Semasa pelaksanaan kelas PTPC atau PDPR, biasanya paling berkesan setakat ini saya gunakan adalah medium Google Meet. Daripada Google Meet itu saya boleh buka juga pada masa yang sama Microsoft Edge. Contoh, bila saya nak buat penerangan tentang satu soalan, nak buat perbincangan, satu set soalan trial ataupun apa-apalah. Jadi saya akan buka Microsoft Edge ni dalam Google Meet dan saya boleh terus membuat cara kerja. Saya belum tunjukkan cara kerja dan pelajar boleh tengok secara direct lah. Sebab Microsoft Edge ni dia boleh menyediakan kita boleh tulis terus kan dekat atas skrin tersebut. Kemudian dalam semasa pelaksanaan kelas juga, saya juga menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini salah satu favourite saya lah, sebab saya menggabungkan apps ClassPoint. Saya ada melanggan apps ClassPoint dan masa yang sama dia boleh dibuka di Microsoft PowerPoint. So di sini untuk ClassPoint dia ada banyak ciri lah yang boleh kita masukkan. Antaranya ialah kita boleh buat aktiviti quiz, quiz multiple choice, quiz padanan. Kita boleh minta pelajar uploadkan jawapan. Kita boleh minta respon murid melalui cloud words tu. Jadi banyak sebenarnya kelebihan yang ada pada ClassPoint dan sangat bagus bila kita gabungkan bersama dengan Microsoft PowerPoint. So sekarang kita nak bina pula locus Y, iaitu bulatan berpusat di yang mana saya menggunakan apps jarak dia 2. So sekarang kita Google nak Meet bina dan masa pula sama locus saya Y, iaitu buka bulatan apps berpusat Clever di Maths. Yang mana apps E. Clever Maths ni Jarak dia dia 2. ada So sekarang kita nak bina satu pula locus Y, iaitu dia bukan bulatan satu berpusat apps di yang mana dia E. menyediakan Jarak dia 2. So ciri-ciri sekarang kita untuk nak bila bina kita pula nak locus Y, perlukan iaitu jangka bulatan lukis bila berpusat di melibatkan topik-topik yang inilah, jangka E. lukis, Jarak dia graf. 2. Tapi yang So saya sekarang kita nak tunjukkan bina contoh yang pula ini, locus saya Y, iaitu menggunakan jangka lukis bulatan bagi menyelesaikan berpusat topik di locus. Pelajar E. boleh Jarak dia 2. boleh So sekarang kita tengok nak bina di pula locus Y, Google iaitu Meet tu secara bulatan direct. berpusat Macam di mana saya ambil jangka lukis, E. saya letakkan di Jarak dia satu 2. pusat So dan sekarang saya kita buat nak bina putaran. pula Jadi locus kita boleh Y, secara iaitu teruslah bulatan menggunakan berpusat apps di Clever Maths. E. Jarak dia Dan 2. So saya sekarang kita punya nak bina pula locus Y, iaitu perkongsian saya bulatan yang ini berpusat di sedang pun E. dikongsikan juga Jarak dia 2. So semasa sekarang kita nak bina pula saya locus dipilih Y, sebagai iaitu salah seorang bulatan panel untuk berpusat di satu E. siri perkongsian amalan Jarak terbaik dia lah. 2. So sekarang kita nak bina Anjuran pula locus Y, iaitu Kementerian bulatan Komunikasi dan Multimedia, berpusat di iaitu My Digital E. My Digital Jarak dia Class. 2. Jadi So sekarang kita nak bina memang pula locus Y, benda iaitu ni benda baru bagi bulatan saya, tapi berpusat dia di sangat berkesan lah, bukan sahaja untuk E. saya tapi untuk Jarak dia guru-guru 2. matematik So yang lain di luar. Baik, jadi semasa pelaksanaan juga saya boleh membuat refleksi terus. Ini yang saya katakan yang sebentar tadi, yang mana saya menggunakan medium ClassPoint dalam saya punya Microsoft PowerPoint. So kat situ kita boleh buat penambahbaikan lah untuk pelaksanaan selepas kelas. Jadi selepas kelas biasanya kita nak tahu adakah pengajaran kita ni berkesan ataupun tidak. Jadi salah satu caranya adalah menggunakan refleksi ni lah, iaitu menggunakan Mentimeter dan juga tadi kita guna ClassPoint. So daripada mentimeter.com ni sebenarnya kita boleh buat banyak bentuk refleksi dalam bentuk skala, dalam bentuk poll, undian, dalam bentuk word cloud. Jadi kita boleh ubah-ubah ikut kreativiti kita lah.
Baik, untuk selepas kelas juga, bila kita dah dapat respon, jadi kita nak buat intervensi. Okey, seandainya kelas itu masih lagi memerlukan latihan tambahan, kita boleh letakkan live worksheet yang saya dah sediakan sebelum tadi di awal, dan kita boleh bagi juga di pada selepas kelas, di penghujung kelas ya. Untuk apa? Ini sebagai pengukuhan. Setengah pelajar dia tak puas bila kita jawab secara berdepan, dia nak lagi latihan tambahan. Dan ini salah satu lagi lah kita panggil quiz interaktif. Sebab tu saya banyak menyediakan live worksheet dan saya uploadkan jugalah di saya pada saya punya channel Telegram. Okay, untuk saya kongsikan kepada semua guru sebenarnya ya, bukan setakat untuk saya sahaja. Baik. Kemudian Google Form yang saya sediakan itu dari segi bentuk quiz topikal, saya ada banyak yang saya sediakan dalam setiap topik saya sediakan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dan saya memang sediakan untuk cikgu guna buat pengukuhan juga. Okay, jadi setakat ini hampir 50,000, kalau tengok contoh yang saya tunjukkan ni, yang topik tingkatan 1 nombor nisbah ni, hampir 51,000 telah digunakan oleh guru-guru dan juga murid-murid seluruh Malaysia. Jadi saya rasa ini salah satu teknik yang sangat mudah dan cepat, okey, untuk cikgu kongsikan, dan pelajar juga mudah untuk dia gunakanlah. Baik, selepas kelas juga saya buat aktiviti lagi untuk pengukuhan kelas. Saya tambah lagi nota di samping pelajar membuat latihan, mereka boleh refer juga pada nota yang saya sediakan. Okey, pelaksanaan selepas kelas. Okey, jadi saya ada membuat beberapa siri dokumentasi. Biasanya kalau masa PKPR dulu, sebab kelas kita satu minggu tu banyak kelas kan, jadi saya kumpulkan yang collage yang saya buat pada setiap kelas tu, saya buat page collage dan saya letakkan di Padlet. Jadi di Padlet ni saya letakkan setiap minggu kelas mana yang saya ajarkan, okey, yang saya masuk. Jadi pada situ bukan setakat kita boleh simpan, tapi kita boleh susun, kita boleh manage kita punya bahan dokumentasi dengan lebih teratur lah. Jadi saya sangat suka penggunaan Padlet ni, sebenarnya sangat membantu Jadi saya. P sama dengan Baik, untuk mesti ada aktiviti K kat lepas depan. pasal Okey, K ni sini adalah ni yang kita contoh kena cari ni. channel Okey. YouTube saya. Jadi P Saya sama pada dengan sini mesti ada koleksi K video kat depan. rakaman saya Okey, yang K mana ni ni yang kita kena selepas cari habis ni. kelas Okey. masih lagi Jadi boleh P sama saya dengan kongsikan mesti ada beberapa K kat siri depan. video untuk Okey, K pelajar buat ni ulang kaji, ni yang kita kena cari ni. sama ada ulang kaji Okey. sebelum atau ulang Jadi kaji P untuk topik akan datang. sama dengan Itu juga Hai, jom dengan kita lihat media bagaimana sosial. untuk menentukan aliran tunai kewangan seseorang individu. So, kalau tengok, Betul lah, ya, saya banyak hai, jom membuat kita lihat bagaimana tips untuk ringkas, menentukan aliran soalan terus tunai jawapan, cara kewangan jawapan seseorang dan cara individu. pemarkahan. So, kalau tengok, Jadi sebenarnya pelajar dia lebih hai, nak tahu jom macam kita ni lah. lihat Dia dekat bagaimana mana markah untuk dia, nak tahu menentukan aliran tunai mana kewangan jarak kerja seseorang yang perlu diberi individu. markah, yang So, kalau tengok, beri fokus. Jadi hai, jom saya kita lihat kongsikan bagaimana dan untuk alhamdulillah menentukan dapat sambutan aliran tunai menggalakkanlah kewangan di seseorang channel individu. TikTok saya. So, kalau Okay, selain pada itu, saya kumpul juga bahan-bahan kelas saya, kuis, nota, saya punya video rakaman, saya kumpulkan juga di channel Telegram saya, itu channel Math Teacher Sinta. So setakat ini hampir 4,000 subscribers yang menggunakan saya punya ni lah kemudahan yang saya sediakan. Jadi saya harap sangat-sangat supaya perkongsian saya sepanjang PDPC dan PDPR dan saya dah sediakan ini boleh membantu bukan setakat saya, murid saya, tetapi kepada seluruh murid dan juga guru-guru serta ibu bapa bagi semua rakyat di Malaysia. Jadi saya sangat berterima kasih kerana masih lagi diberi kesihatan yang baik dan saya akan teruskan untuk membuat sesi perkongsian akan datang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada anda. Saya berpegang pada satu pepatah, kecil bagi kita tapi besar untuk orang lain. Itu sahaja daripada saya. itu sahaja daripada cikgu Sekian. untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.